3 perkara yang akan merosakkan hati kita. Anggota kita juga. Apa dia? Yang pertama, mata. Yang kedua, telinga. Yang ketiga, lidah. Okey? Saya nak kupaskan. Apa yang berkenaan dengan mata? Apa yang berkenaan dengan telinga? Apa yang berkenaan dengan lidah? Alright. Kita cek dulu. Yang merosakkan hati kita adalah mata kita. Mata kita, kalau kita memandang ke arah benda-benda yang keburukan, maka dari mata turun ke hati. Kan ada pepatah tu kan? Okey. Mata akan rosakkan hati kita jika mana kita melihat maksiat. Okey, yang pertama. Dapat sesuatu dekat sini. Yang pertama. Okey. Bila mata merosakkan hati kita, maka setiap kali kita pandang maksiat, dia akan ada satu titik hitam di dalam hati kita. Apabila yang kedua, telinga. Apabila telinga kita mendengar, kita join sekali mengumpat benda-benda maksiat, maka muzik juga boleh dikategorikan juga ya. Kena hati-hati ya. Pilih juga muzik yang kita nak dengar ya. Okey. Apabila kita dengar, dia akan merosakkan hati kita. Perkara yang maksiat. Alright? Dapat dekat sini 2 perkara. Lidah kita. Apabila kita bercakap sesuatu perkara yang bukan berlandaskan apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang, kita tak bercakap. Kita bercakap apa yang Allah larang, maka ia akan merosakkan hati kita juga. Begitulah hati akan memproses diri kita bertindak dalam keadaan yang tidak dengar nasihat. Kita lambat untuk nak solat, which is kita tak solat pun kita dah tak ada masalah. Yang ni penting. Dan kita nak bersedekah pun kita dah rasa berat, kita takut miskin. Nampak? Okey? Mari kita tengok apa kebaikan apabila mata, telinga, lidah kita bersikap baik. Yang kita dengar dan kita melihat perkara-perkara yang baik selain daripada maksiat. Okey, apabila mata kita melihat, contohnya melihat Al-Quran. Ustaz ni nampak warak sangat lah Ustaz. Tak, kita tengok muka ibu bapa kita pun dah cukup. Okey? Setiap kali kita pandang ibu bapa kita, maka setiap kali itulah kita doa pada mereka. Selagi mana mereka adalah. Kalau mereka tak ada pun, kita guna kepala otak kita, didik kepala otak kita turun ke hati supaya kita ingat. Di setiap kali kita fikir tentang ibu bapa kita, kita doa kepada mereka. Maka hati kita akan berubah kepada lunaknya hati. Okey? Dalam hadis ada sebut berkenaan dengan lunak hati ni, doa dia makbul. Contoh kita tengok orang naik motor kan. Kita tengok orang naik motor bawa anak, isteri 5-6 orang satu motor. Waktu itulah kita hati kita lunak. Jadi kita doa untuk kita nak dapatkan, orang kata apa yang kita hajat tu. Alright? Untuk telinga, apabila kita selalu mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran ataupun zikrullah apa semua tu, ia juga menyebabkan hati kita lembut. Okey? Bila kita lembut, hati kita lembut, bila hati kita tenang, maka bila kita nak solat pun kita akan rasa ringan. Kita nak berzikir pun kita akan rasa dah menjadi sebati dalam kehidupan ataupun dalam diri kita. Okey? Dah menjadi sesuatu perkara yang mana senang untuk kita nak beribadah. Okey? Lidah. Sahabat sekalian, apabila lidah, mulut kita bercakap, maka telinga kita akan dengar. Betul tak? Dia melibatkan 2 anggota untuk merosakkan hati kita. Jadi cakap yang baik-baik. Cakap yang baik-baik. Percakapan yang baik adalah percakapan daripada Rasulullah SAW dan juga Al-Quran. Jadi dalam kehidupan kita bercakaplah berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kenapa? Tidak ada orang boleh bangkang apabila kita bercakap menggunakan hadis dan menggunakan Al-Quran. Okey, hadis pastikan kita semak dululah jika mana kita nak bercakap. Jadi dapat sesuatu dekat sini untuk cara nak jaga hati kita dekat sini. Alright, so dapat sesuatu, alhamdulillah. Saya nak maklumkan satu perkara. Sahabat sekalian, untuk nak mula belajar Al-Quran,
tolong mula segera. Okey? Tolong search mymengaji.com untuk sahabat sekalian dapat tahu dekat mana nak mula belajar Al-Quran. Even secara online pun. Untuk detail, tolong hubungi nombor telefon yang ada mymengaji.com ni, ataupun boleh ke Facebook mymengaji.com. Alright, saya nak tampal link tak boleh. Kadang-kadang even dekat video pun TikTok detect yang mana dia tak boleh nak letak link. Okay, tuan-puan boleh tengok logo ni lah. Okay, logo ni, sahabat sekalian, tengok logo ni. Dan moga-moga dapat manfaat. Cari macam mana kita nak mula belajar Al-Quran. Okay, itu pesanan saya. Moga-moga sahabat sekalian dapat manfaat daripada perkongsian kali ini. Jika ada kesalahan, tolong maklum dekat saya. Kita sama-sama bantu untuk manfaatkan kepada ummah. InsyaAllah, boleh ke boleh? So yang baik ambil, yang tak baik letak tepi. Letak tepi. Jangan buang lagi, letak tepi. Kain buruk pun kadang-kadang nama dia buruk, kadang-kadang dia boleh guna pakai. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.